Alhamdulillah Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama dan selama-lamanya bersyukuran kepada Allah, alhamdulillah. Selawat dan salam ke atas junjungan mulia kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Muhammad. Terima kasih kepada sahabat saya Tuan Imran dan juga tim yang dah settingkan benda ni untuk kita semua insya-Allah. Okey, pertama sekali saya nak check sound system. Jadi penceramah pun kena check sound system kan. Okey. Okay. Boleh dengar suara saya? Adik-adik, sahabat-sahabat lah Adik-adik tu muda sangat. Okey, sahabat-sahabat semua boleh dengar? Boleh dengar. Okey, clear ke? Saya pakai mask okey ke? Boleh dapat Okey, baik. Boleh cantik ni. Okey, alhamdulillah. Okey, pagi ni selamat datang kepada semua sahabat-sahabat yang ada. Okay, kalau boleh tu internet connection tu bagi cantik sikit, satu perkara. Yang keduanya, pagi ni sampai petang insya-Allah. Kita akan bagi tahu apa dia tips-tips yang penting lah, benda-benda yang penting, perkara-perkara yang penting. Bahkan tajuk apa yang mungkin keluar. Saya tak janji keluar, Saya kata mungkin keluar. Yang mana perkara-perkara tu berdasarkan kepada analisis yang kita dah buat. Tim-tim kita dah buat, guru-guru dah buat. Maka benda ni lah yang kita share untuk semua sekalian. InsyaAllah jangan risaulah untuk perkara tu. Cuma dia mesti ikut proses tu. Daripada mula sampai akhir lah. Dan kita tunggulah sehingga pukul 9 insyaAllah. Nanti sahabat-sahabat kita akan makin ramai lah. Okay. Cumanya pada pagi ni, sebagai pengenalan, kita akan pergi kepada pendidikan Islam, scoring tips. Okey, scoring tips lah. Okey, sekejap Okey. Jadi ni agenda kita. Tulis agenda perkara ni yang kita akan go through. Okey. Pertama sekali kita ada apa kat situ? Kita ada pengenalan. Okey. Tuan nak tulis ni kan? Tak tulis. Okey. Okey, sekejap Ada setting juga. Okey. So kat sini dia ada benda yang kita start. Okey. Erase. Okay, jadi agenda kita yang macam ni. Okey. Yang mana kita ada pengenalan, lepas tu kita akan go through kepada topik-topik tingkatan 4. Lepas tu kita akan pergi pada topik tingkatan 5. Petang nanti baru ada scoring tips dan juga tricks lah. Okay, tapi sepanjang kelas kita, sesi kita, setiap topik tu kita go through, form 4, form 5 saya akan bagi tahu. Subtopik ni boleh masuk objektif dan dia sekarang. Subtopik ni mungkin boleh masuk dalam kita punya soalan ataupun kita punya exam. Okay, mana yang famous dan sebagainya, mana yang penting, mana yang kurang penting. Itu semua tu saya akan listkan lah semua sekali. Jadi kita akan go through perkara ni sama-sama insya-Allah. Okay. Tapi sebelum tu, jom kita tengok sikit berkaitan dengan profile tu kan. Kenapa gambar kosong je? Apa gambar sebiji ni kan? Okay, baik. Basically, nama saya adalah Muhammad Haziq Muhammad Aziz, asal Bandar Baru Bangi, Selangor, tetapi menetap di Putrajaya lah. Alhamdulillah. Latar belakang pendidikan, ijazah sarjana muda Perbankan Islam, Islamic Banking, Islamic Banking. Okay, Perbankan Islam, Islamic Banking. Okay, Islamic Banking lah. Islamic Banking. Okay. Islamic Banking. Okey, latar belakang pendidikan saya adalah Islamic Banking. Okey,
Kemudian tapi sebelum itu, sebelum saya ke degree saya tu Islamic Banking, saya adalah salah seorang pelajar MRSM. Mana MRSM? MRSM macam mana tu? MRSM Tun Ghaffar Babur Jasir Melaka lah. Okey. Ada lagi sikit lah. Sekejap. Bagi saya masukkan dalam share screen. Saya jadi boleh. Okey. Okey. So link tadi saya boleh. Okey, baik. Saya punya latar belakang pendidikan, apa dia kan? Latar belakang pendidikan sebelum ni saya adalah SK Sedang Selangor. Okay. Dekat mana tu? Dekat area UPM tu, Universiti Besar Malaysia. Kemudian latar belakang seterusnya adalah SMK Seri Sedang. Okay, SMK Seri Sedang. Okay, SMK Seri Sedang. Kemudian lepas daripada itu saya pergi kepada MRSM, Mentadbiran Sains Semarang, Tun Ghaffar Babur, Jasir Melaka. Okay, Jasir Melaka. Kenapa daripada MRSM boleh jadi ustaz ni? Okey, baik. Ada panjang cerita dia, banyak kisah dia. Okay, kemudian saya juga go through kepada American Degree Program. Okay, dengan Taylor's College yang mana saya go for actuarial science lah. Actuarial science. Okay, science actuary. Waktu statistik lah, katakan statistik dan sebagainya pun ada juga program tu. Kemudian saya go for Islamic Banking saya, degree in Islamic Banking lah. Okay, degree in Islamic Banking. Jadi bila saya go for Islamic Banking, maka saya dapatlah tauliah khas daripada siapa? Daripada Jabatan Agama Islam Selangor lah. Okay, Jabatan Agama Islam Selangor. Okay. Jadi dengan tauliah khas dah saya go through kepada Islamic Banking Muamalat punya kewangan dan sebagainya lah, daripada majlis surah dan sebagainya untuk jadi speaker di beberapa kementerian dan sebagainya. Okay, so macam tu. Okay, kemudian jenis saya adalah saya akan belajar dalam keadaan mood yang sangat happy. Kalau saya rasa saya seronok, saya akan belajar. Dan kalau saya rasa moody dan sebagainya, maka saya akan cari perkara-perkara yang boleh dapatkan balik mood saya. Dan saya adalah, okey, nak panggil apa? Nak panggil apa? Saya jadi orang yang dekat Sibu Tutor ni, orang panggil saya Sir. Dekat Sibu Tutor ni, orang panggil saya Sir. Okey. Kenapa Sir? Sebab yang pertama, saya jadi orang yang tak kisahlah cikgu ke, ustaz ke, Sir ke. Itu pun saya tak, orang kata, tak ambil concern sangatlah. Tapi Sir lah selalunya. Okay. Dengan Sibu Tutor, apa yang saya ajar? Okay. Dengan Sibu Tutor, saya ajar fizik. Okay. Dengan Sibu Tutor, saya ajar pendidikan Islam. Okay. Dengan Sibu Tutor juga, saya ajar berkaitan dengan BM dan juga Maths serta Sains lah. So, benda-benda itu semua adalah bidang saya, insyaAllah. Okay. Dulu SPM saya lebih kurang lah. SPM tu tak pandai sangat. Saya ambil 9 subjek je. Okay, 9 subjek. Daripada 9 saya dapat 8A. Daripada 9 saya dapat 8A. Tapi tak seronok. Sebab apa tak seronok? Sebab zaman saya orang boleh dapat 21A. Orang lain boleh dapat 21A. Okay. Awak tengok dalam Google tu, cuba check. SPM 21A ada. Dan itu pada zaman saya lah. Maknanya apa? Maknanya saya ambil SPM saya 2 kali pun saya tak boleh kalahkan dia. Sebab dia 21A. 21A tau. Kalau saya ambil 2 kali SPM pun 8 kali 2, 16. Okay, jadi saya tak boleh kalahkan dia lah. Cuma kita hanya ada kat sini untuk berkongsi, untuk menolonglah semua sahabat-sahabat semua yang ada pada pagi ni, insyaAllah. Okay. Itu sebesikitlah berkaitan dengan latar belakang saya. Ya, dulu saya MRSM saya ambil fizik, saya ambil kimia, saya ambil biologi lah. Tapi macam mana saya switchkan pekerjaan saya ataupun latar belakang saya, lepas itulah saya go for Islamic Banking. Okay.
So insyaAllah kita akan start lah. Start tu dengan tajuk apa? Dia kita pergi kepada form 4 punya tajuk. Okay, form 4 punya tajuk lah. Okay, ni berdua tingkat 4. Kita akan ni soalan. Okay, masing-masing ada dapat dah? Tu kita punya slide tu ada, masing-masing dah dapat, dah download. Lepas tu pada masa sama dah print tu. Kalau print tu lagi baik lah. Kalau dah print tu lagi baik. Okay. Okey, ada Damia, ada Faris, ada Ashwin, Amna dan sebagainya. Okey. Baik, ayat hafazan boleh keluar dah, boleh keluar. Dan kemungkinan juga boleh keluar dalam kita punya exam paper nanti. Okey. Dan pada pagi ni, apa yang kita akan fokuskan? Okey. Pada pagi ni kita akan fokuskan kepada kertas 1. Okey, kertas 1 nampak tu? Okey, kertas 1. Kenapa kertas 1 saja? Sebab kita dekat pagi ni takkan go through kepada kertas 2 awak. Kerana apa? Kerana kertas 2 tu ada tilawah, ada hafazan, ada bacaan hazif, yang mana kertas 2 ni diuruskan oleh cikgu-cikgu sekolah awak semua. Okay. Dan minggu depan ada kan kelas tu dan sebagainya. Jadi benda-benda tu akan awak go through lah dengan cikgu-cikgu awak, ustaz awak, ustazah awak dekat sekolah. Jadi kita punya fokus hari ini adalah berkaitan dengan kertas 1 sahaja. Kertas 1 sahaja. Okay. Yang mana kertas 1 kita ada 5 soalan. Okay. Dalam 5 soalan tu ada 100 markah. Dan 100 markah tu adalah jumlah markah. Wajaran tu apa? Wajaran tu adalah daripada 100 markah tu, kalau awak dapat 100 markah, maknanya 80 yang awak akan dapat straightforward. Kemudian tambah lagi dengan 20 wajaran daripada kertas 2 awak tu. Jadi kertas 2 kena skor tak? Kena skor. Tapi dia punya wajaran tu adalah kekuatan dia adalah sebanyak 20% sahaja. Okay. Jadi kena betul-betul tak tilawah hafazan tu? Ya, kena betul semua sekali tu. Kemudian ditambah dengan kertas exam kertas 1 ni, iaitu ada 100 markah bersamaan dengan wajaran dia 80. Jadi markah yang betul ni mana Ustaz? Yang kita boleh dapat A tu macam mana? Yang boleh dapat A adalah bila mana 80 wajaran tambah dengan 20% wajaran kertas 1 kertas 2, maka total dia adalah sebanyak 100 markah. Jadi wajaran itulah yang menentukan awak punya keseluruhan grade, sama ada A, B, C atau dan lain-lain lah. Okay, semacam tu. 2.5 jam, alhamdulillah ada masa 2.5 jam untuk jawab 5 soalan. Semua soalan maknanya apa? Tidak ada pilihan, tidak ada soalan yang perlu ditinggalkan. Zaman saya ada pilihan. Zaman awak semua tak ada dah. Dia hanya 5 soalan dan semua kena jawab. Okay, semua kena jawab, semua kena go through. Itu kan kaedah dia. Okay, tapi jangan risau. Kertas 1 boleh skor dalam keadaan awak ikut cara-cara yang saya akan bantu dah lepas daripada ni. Okay. Kemudian yang ini nanti kita akan go through sama-sama berkaitan dengan tips dan sebagainya macam nak skor, itu nanti kita akan go through. InsyaAllah kita pergi pada modul tingkatan 4. Okey. Okey, baik. Yang pertama sekali ayat hafazan. Okey. Okey, boleh nampak semua? Okay, kalau tak perasan ataupun tak clear dekat skrin awak tu, tak apa, jangan risau. Masing-masing ada phone, masing-masing ada tablet, laptop dan sebagainya, maka buka dekat awak punya PDF. Boleh, tak ada masalah. Kita dah bagi siap-siap awal dari tu. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Qul inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarikalah wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Baik. Apa cerita tu? Berkaitan dengan qul inna solati. Baik. Dekat qul inna solati tu, okay, yang ini penting tak? Penting. Sebab apa? Sebab dia akan gariskan. Dia akan gariskan solati ni. Dia akan gariskan solati ni. Okay. Dia akan tanya, apakah maksud perkataan yang bergaris? Apakah maksud perkataan yang bergaris? Okay. Jadi solati, mudah tak? Mudahlah, solatku. Kan? Kemudian apa lagi dekat situ? Kita ada wa nusuki. Kan? Ibadahku. Wa mahyaya. Ini kehidupanku. Dan juga wa mamati. Jadi, 4 perkataan ni kena faham tak? Kena faham, kena
fahamkan dan kita try untuk hafal lah. Okay, makna kat bawah ni nak hafal tak Ustaz? Makna ni tak perlu hafal. Yang kita kena fahamkan yang ni, perkataan-perkataan dia punya keyword saja yang kita kena go through untuk perkara ni. Dan dia akan tanyalah, apa dia mamati, apa dia solati. Okay, benda tu dia akan tanya. Kemudian, dia tanya tu dalam keadaan awak kena bagi takrifan. Apa dia maksud perkataan garis tu? Solati, solatku. Tulis kat situ. Takrif dia adalah solatku. Soalan B dia, keduanya, dia akan tanya apa? Berikan kebaikan kepada jawapan awak tadi tu. Jelaskan jawapan awak di A ataupun bahagian 1 contohnya. Jadi awak ceritalah solat ni apa-apa gini dan sebagainya. Itu kaedah dia. Okay. Kemudian apa lagi? Kita sambung sikit. La syarika lahu wa bizalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Okey, baik. Kemudian dekat situ apa lagi? Hanyalah Allah Tuhan yang mentadbir sekalian alam. Tiadalah sekutu baginya dan dengan yang demikian sahaja aku diperintahkan dan aku ialah orang-orang Islam yang awal pertama yang berserah diri. Berserah diri kepada Allah Ta'ala. Jadi 4 perkataan tu penting. 4 perkataan tu awak highlightkan. Okay, pakailah highlighter masing-masing. Okay, jadi macam tu. Okay, makna bawah tu perlu tak hafal? Tak perlu, hanya ambil intisari saja. Okay, jom kita pergi kepada bawah tu. Intisari bawah tu. Okay. Okay, ini dia. Ini yang kena hafal. Ini kena hafal. Maksudnya apa? Intisari ayat ni perlu hafal tak? Perlu hafal, tapi ambil 3 atau 4 cukup dah. 3 atau 4 cukup. Dia, kalau kamu perasan, kalau kamu dah go through pada trial ke soalan-soalan yang ada nanti, kita akan tengok paling banyak markah pun akan bagi berapa? Akan bagi sebanyak 8. Dia akan banyak bagi 8. Itu paling banyak. Okay. Tapi selalunya markah paling banyak adalah 6. So kalau 6 ni selalu macam mana? Selalunya adalah daripada 6 ni, apa yang kita perlu buat adalah 3 isi. 3 isi penting. Okay. 3 penerangan. Okay. Isi penting dan juga penerangan. Berkaitan dengan isi-isi penting. Itulah tadi tu. Okay. Waalaikumsalam. Okay. Teruskan semua. Okay. Jadi paling banyak 8. Maksudnya kalau paling banyak 8, kena bagi berapa? Kena bagi 4 poin sahaja dan juga 4 penerangan. Okey, 4 poin dan juga 4 penerangan lah. Macam tu. Okey, 3 tu I tu penting. Tambah dia. Jadi intisari ayat apa ada kat situ? Okey, kalau kamu tengok situ ada 5 yang penting. Pertama, umat Islam haruslah menyerahkan segala urusan kehidupan di dunia dan di akhirat hanya kepada Allah Ta'ala sahaja. Okey, maksudnya kat sini apa dia ada? Menyerahkan segala urusan. Okey, menyerahkan segala urusan. Ini dia punya, orang kata, dia punya gist dia. Gitu. Okey, dapat itu. Kemudian yang kedua, solat merupakan asas kepada segala amalan dalam kehidupan setiap Muslim. Maka apa yang penting kat sini berkaitan dengan solat kita. Solat kita. Okay. Jadi kat sini perlu ke straightforward ataupun ikut betul-betul ayat tu Ustaz? Ataupun perlu ikut betul-betul ayat tu? Tak perlu. Okay. Awak tengok dia punya gist tu, apa benda yang penting berkaitan dengan solat. Okay. Solat. Awak cerita, solat tu penting bagi kehidupan seorang Muslim. Okay. Macam tu. Kemudian apa lagi? Yang ketiga, orang Islam dilarang menyekutukan Allah Ta'ala dengan sesuatu yang lain, sama ada dari segi zatnya, sifatnya ataupun af'al. Af'al tu perbuatan. Okay, baik. Jadi kat 3 tu, apa yang penting? Iaitu menyekutukan. Menyekutukan ataupun bahasa mudah dia adalah syirik lah. Menyekutukan ni bahasa mudah dia adalah syirik. Tidak dibenarkan untuk berlaku syirik kepada Allah Ta'ala. Okay, gitu je. Okay. Kemudian yang keempat, apa dia? Ikhlas dalam syarat utama. Sesuatu ibadah diterima oleh Allah Ta'ala, maka nombor 4, apa yang penting berkaitan dengan ikhlas. Nombor 5, umat Islam wajib meletakkan kebergantungan hanya kepada Allah Ta'ala, Tuhan sekalian alam. Jadi, kebergantungan. Jadi, kita kebergantungan ni, apa ayat sebenarnya kebergantungan ni? Iaitu berserah diri ataupun tawakal kepada Allah Ta'ala. Itu je. Tawakal ataupun berserah diri.
Okay. Mudah tak? Mudah sahaja. Okay. Boleh dapat semua? Okay. Ada soalan setakat ni? Okay, baik. Kemudian kita sambung lagi. Okay. Kalau dalam soalan kita exam nanti, apa yang boleh tanya daripada intisari ni? Intisari ayat ni. Okay. Iaitu dia akan tanya berkaitan dengan pengajaran ayat. Pengajaran ayat. Okay. Pengajaran ayat. Kita lari sikit. Ya. Pengajaran ayat. Okay. Dia tak lari bila mana saya buat sambung-sambung. Okay. Pengajaran ayat. Maksudnya pengajaran ayat. Okay. Jadi pengajaran ayat tu nak cerita macam mana? Okay, mudah je. Iaitu kita hendaklah. Okay, kita hendaklah. Mula dengan kita hendaklah. Kita hendaklah. Okay, hendaklah tempat kosong. Contoh, apa tadi? Kita kata apa? Berkaitan dengan ikhlas. Ikhlas dalam amal ibadah kita. Lepas tu pakai apa? Sambung lagi dengan kerana. Kerana. Okay, kerana Allah Ta'ala contohnya. Pun boleh juga. Ataupun supaya. Supaya pun boleh juga. Supaya amalan kita diterima. Pun boleh juga. Kerana supaya. Ataupun agar. Agar hidup kita bertambah lebih baik. Ataupun agar mendapat syurga Allah Ta'ala. Itu je. Jadi kita hendaklah ni penting tak? Penting kat sini, penting. Cerita main point dia kat sini. Kerana agar supaya ni, dia punya kesimpulan lah. Itu yang awak kena buatkan dekat situ. Kaitan dengan ni, pengajaran ayat. Itu cara macam mana kita nak go for pengajaran ayat. Nanti kita akan pergi pada soalan-soalan yang mungkin keluar. Dan juga ada beberapa soalan yang penting lah. Nanti kita akan buat sama-sama. Boleh. Okey, ada soalan setakat ni. Okey, itu baru topik yang pertama. Okey, simple tak? Simple sahaja. Cumanya kena tengok betul. Okey, baik. Okey, hayat hafazah. Okey, hayat hafazah. Okey, yang kedua ni berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan suratul kahfi. Ayat 101 sehingga 106. Okey, 101 hingga 106. Okey, baik. Yang ayat ni, apa yang penting dia? Okey, baik. Jom kita tengok apa yang penting dekat sini. Iaitu, kalau kamu baca kat sini kan, maksud dia tu dan juga beberapa perkataan, ini pun kamu kena tengok dan perhatikan lah. Penting tak? Penting juga. Okey, sekejap saya tengok pada sini. Okey, baik. Yang ini adalah bersama apa tu? Bersama 3. Satu-satu. Okey, baik. Di sini ya. Okey, apa yang penting dekat sini? Yang pertama sekali adalah al-ghita. Al-ghita. Ini ya dia. Al-ghita. Ghita ni apa? Iaitu berkaitan dengan perkataan yang bermaksud tertutup. Tertutup. Okey. Tu mungkin keluar tak? Maknanya apa? Dia akan tanya soalan. Apakah maksud al-ghita? Contohnya. Lepas tu terangkan apakah isi pengajaran ataupun apa yang nak disampaikan kat situ. Okey. Kemudian apa lagi? Yastati'una sam'an. Okey, yang ini adalah mendengar. Okey, yastati'una sam'an tu okey maksudnya adalah mendengar Okey sini. Yastati'una sam'an ni mendengar. Okey. Jadi benda-benda ni boleh masuk tak? Boleh masuk juga dalam soalan-soalan kita yang mana kena tengok betul-betul. Sebab apa? Sebab dia tak akan bagi. Maksud ayat tu dia tak akan bagi. Dalam exam kita, maksud ayat takkan bagi. Yang dia bagi ni, ayat Quran, ayat hadis, itu semua dia akan bagi. Lepas tu dia suruh apa? Dia suruh kita ceritakan apa intisari ayat, apa pengajaran dia, apa cerita dia, apa takrif dia, apa definisi dia. Itulah yang kita kena bersedialah untuk perkara tu. Okay, baik. Kemudian apa lagi? Ya. Sekolah sama ke trial minggu depan. Okey. Trial ikut kepada sekolah masing-masing. Okey. Trial, exam ikut kepada sekolah masing-masing. Dan ikut negeri masing-masing. Maknanya trial selalunya trial
soalan datang daripada pejabat pendidikan negeri, okey, ataupun pejabat pendidikan daerah. Bagi MRSM, soalan tu adalah panel MRSM sendiri yang buat. Bagi SBP, Sekolah Berasrama Penuh, panel SBP yang akan buat soalan tu. Maka soalan tu masing-masing beza-beza lah. Jadi, tak semua orang sama trial dia. Okay, sebab tu kalau kita tengok kenapa cikgu aku bagi trial Negeri Terengganu ni. Sebab Negeri Terengganu ada format dia, ada cara kaedah dia. Maknanya ada syllabus-syllabus lah yang dia akan go through. Format sama, syllabus-syllabus yang dia akan go through lah. Okay. Jadi, gitu kan kaedah dia. Trial ikut pada negeri masing-masing. Okay. Dan juga ikut pada sekolah masing-masing. Jadi ada yang awal, ada yang lambat sedikit. Okay. Itu normal lah, itu biasa. Sebab sekolah sendiri yang khususkan trial tu. Okay. Kemudian, okay. Kemudian kita sambung lagi, sikit lagi apa dia? Bil ahsarin. Bil ahsarin. Apa maksud bil ahsarin tu? Iaitu apa dia? Dalam keadaan kita bil ahsarin tu adalah kita sebagai apa dia? Orang yang menjadi. Okey. Benda ni pun penting juga. Okey. Kemudian kita sambung lagi berkaitan dengan dolla sa'yuhu. Dolla sa'yuhu. Okey. Mana itu? Mana muas tadi ni? Okey. Dolla sa'yuhu. Okey ni ini. Okey, dolla sa'yuhu tu. Okey, dolla sa'yuhum tu cerita apa tu? Dolla sa'yuhum tu adalah berkaitan dengan sesuatu amalan yang mana tu? Amalan yang 1, 2, 3, 4. Yang keempat yang betul kan? 1, 2, 3, 4. Okey. Dolla sa'yuhum tu adalah berkaitan dengan perkara yang sia-sia. Perkara yang apa? Yang sia-sia. Okey, tengok mana perkataan sia-sia kat situ tu. Okey, sini. Okey. Sia-sia tu. Okey, dolla sa'yuhum. Amalan dolla sa'yuhum. Sia-sia usahanya. Itu pun boleh masuk dalam exam kita juga. Okey. Kemudian seterusnya apa lagi dalam perkataan ni? Dalam perkataan ni juga ada beberapa perkataan yang bercerita perkataan apa? Berkaitan dengan fahabitats. Cari perkataan fahabitats. Okey, fahabitats yang ini. Okey, fahabitats ke sini. Sini kan. Okey, sorry lah, maaf saya tak pandai pakai ni kan. Nampak macam dah tua sangat. Okey, minta maaf sangat. Okey, fahabitats tu apa? Fahabitats tu ada kaitan dengan gugur. Gugurlah amal-amal mereka. Fahabitats a'malakum. Nampak tu? Maka gugurlah perkataan tu. Fahabitats maksudnya adalah gugurlah. A'malakum apa? Amaluhum. Amaluhum adalah amal-amal mereka. Okey, situ pun boleh jadi persoalan-persoalan yang akan timbullah. Persoalan yang akan wujud kat situ. Okey. Dan yang terakhir adalah berkaitan dengan huzwa. Huzwa. Apa dia huzwa ni? Huzwa ni paling penting sekali kat ayat ni. Iaitu mereka apa? Mereka memperolokkan ataupun membuat ejek-ejekan. Ni dia. Ejekan apa dia? Iaitu ejekan-ejekan kepada agama Allah. Ejekan-ejekan kepada hadis Nabi dan juga ayat-ayat Allah. Okey. Putih lagi. Okey, saya start minggu depan. Okey. Bulan untuk sahabat-sahabat yang akan go through pada minggu depan. Okey, trial tu biasalah nak bulan. Tapi tak apa, dia boleh score. Dia boleh score. Cuma awak kena letakkan effort sikit lah untuk perkara tu. Okey, kita sambung berkaitan dengan apa? Intisari ayat. Intisari ayat 101 hingga 106 ni cerita berkaitan dengan apa? Apa yang nak disembangkan dan sebagainya kan? Itu katalah ini orang yang telah tertutup pintu hatinya yang pertama tu. Tidak dapat melihat tanda-tanda kekuasaan Allah Ta'ala dan tidak mengambil faedah daripada apa yang didengarinya daripada ayat-ayat Al-Quran. Okay. Kemudian yang keduanya apa? Allah Ta'ala akan membebankan orang yang mensyirikannya. Tu nampak tu, mensyirikannya. Wah. Padam. Iris. Okey. Okay. Jadi dia cerita berkaitan apa tu? Mensyirikkan. Okay. Mensyirikkan. Okay. Mensyirikkan Allah Ta'ala ke dalam neraka Jahannam. Okay. Situ ada benda tu. Kemudian seterusnya apa dia? Orang yang mempersendakan ayat-ayat Allah dan menghina para rasulnya ialah golongan yang rugi di dunia dan di akhirat. Kenapa? Kerana amal ibadah tu ataupun amalan-amalan pahala tu
terbatal dah ataupun gugur tadi kan. Ada perkataan gugur tadi tu berkaitan dengan amal kita lah tadi. Yang keempat, tidak ada penolong selain Allah Ta'ala dan tidak ada penolong bagi orang-orang kafir daripada azab Allah Ta'ala di akhirat ini. Kemudian orang yang rugi pada hari kiamat ialah mereka yang terpedaya dengan diri sendiri. Seterusnya yang keenam, orang yang sesat ialah kufur pada ayat Allah Ta'ala pada hari kiamat. Segala amalan mereka akan menjadi sia-sia. Itu benda pun akan boleh ada dekat soalan-soalan kita. Maka intisari ni perlu ambil berapa? Intisari ni perlu hafal berapa? Paling minima 4. Paling minima 4. Okay, paling minima 4. Sebab intisari ni selalu banyak markah dia. Boleh jadi 6. Okay. Boleh jadi 6 ataupun boleh jadi 8. Okay. Intisari ayat boleh macam tu. 6 ataupun 8. Okay. Benda ni boleh berlaku tak? Boleh berlaku dan benda tu akan apa? Kalau awak hafal ni, insyaAllah lah. Boleh store, boleh bantu awak. Jadi, paling minima 4. Okay. Yang perlu awak hafalkan ya. Seterusnya adalah Okey, seterusnya pergi kepada 107. Okey, 107 lah. Okey, 107. Okey, 107 ni dia tak sah sangat, dia simple sikit. Okay. Berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan surat Al-Kahfi lagi. Okay. Jom kita tengok apa dia maksud dia. Okay. Sesungguhnya orang yang beriman dan beramal soleh, okay, wa'amilan solihah, kanat lahum jannat, disediakan bagi mereka syurga-syurga Firdaus sebagai tempat mereka sebagai tetamu. Kenapa Allah Ta'ala sebut tetamu? Sebab Allah Ta'ala memuliakan kita. Jadi bila kita sebagai orang tetamu datang rumah orang, apa yang kita dapat? Orang akan jamu kita, orang akan bagi sofa yang paling baik dekat kita kan. Jadi itulah tetamu yang Allah Ta'ala maksudkan. Maknanya apa? Layanan tu sebagai tetamu. Mereka kekal di dalamnya dan tidak ingin berpindah daripadanya. Okay? Kekal di dalamnya dan tidak ingin pindah di dalamnya. Okay, baik. Dekat sini bercerita kaitan apa? Okay, kaitan dengan Allah Ta'ala berikan kita apa? Kemuliaan. Allah Ta'ala berikan kita kemuliaan. Okay. Kemudian apa lagi dekat situ? Katakanlah kalau semua jenis lautan menjadi tinta. Tinta tu apa? Tinta tu dakwat. Okay, ini bahasa lama ni. Okay, tinta tu dakwat. Okay. Kemudian untuk menulis kalimah-kalimah Tuhanku, sudah tentu akan habis kering lautan itu. Sebelum habis kalimah-kalimah Tuhanku, walaupun kami tambahkan lagi dengan lautan yang sebanding dengannya sebagai bantuan. Okay. Katakanlah sesungguhnya aku hanyalah seorang manusia seperti kamu, diwahyukan kepadaku bahawa Tuhan kamu hanyalah Tuhan yang satu, maka sesiapa yang berharap akan bertemu Tuhannya, hendaklah ia mengerjakan amalnya soleh dan janganlah ia mempersekutukan sesiapa pun dalam ibadahnya. Okey. Yang penting kat sini apa? Jom kita go through sini ya. Yang penting sini adalah yang pertama apa dia? Berkaitan dengan yang paling penting sekali adalah berkaitan dengan ni, mempersekutukan. Ni dia. Maknanya kalau kat sini apa dia? Kalau kat sini adalah syirka. Ataupun yusyrik. Yusyrik itu apa? Syirik. Syirik itu bahasa Melayu dia ataupun bahasa standard kita adalah mempersekutukan. Iaitu mencari Tuhan yang selain daripada Allah Ta'ala. Tak boleh dan tak digunakan. Okey, intisari ayat 117 hingga 110. Apa intisari dia? Allah Ta'ala berjanji masukkan orang yang beriman dan beramal soleh ke dalam syurga, iaitu sebagai tempat tinggal. Okay, memasukkan orang yang beriman. Lepas tu, memasukkan orang yang beriman dan beramal soleh. Penghuni syurga akan menikmati syurga dan serta redha dengan kenikmatan syurga dan mereka kekal di dalamnya. Lepas tu, penghuni syurga kekal di dalamnya. Mereka kekal. Penghuni syurga kekal. Kemudian yang ketiga, kehebatan dan keluasan ilmu Allah Ta'ala tiada penghujungnya. Keluasan dan keilmuan Allah Ta'ala hebat sangat. Ya. Seterusnya, apa lagi nombor 4, iaitu Allah Ta'ala melantik para rasul dari kalangan manusia untuk menyampaikan wahyu Allah Ta'ala kepada umat masing-masing. Okay, Allah Ta'ala lantik para rasul. Daripada kalangan siapa? Kalangan manusia juga. Kenapa Allah Ta'ala tak lantik rasul itu daripada kalangan jin? Pertamanya jin tu kita tak boleh tengok je. Yang seterusnya adalah bila mana kita nampak orang lain, lainlah dia ni, kita nak tegur dia segan,
Kan kita nak masuk dengan dia pun susah sikit kan. Jadi Allah Ta'ala carikan juga manusia yang mana Allah Ta'ala berikan wahyu kepada dia untuk apa? Untuk bantu kepada kita. Kemudian apa lagi? Nombor 5, orang yang rindu untuk bertemu dengan Tuhannya akan sesebat amal soleh serta menjauhkan perbuatan syirik. Syirik ni pun penting juga kat sini. Okay, syirik ni pun penting juga. Okay. Jadi jauhi perkara syirik. Dan keenam adalah Allah Ta'ala dan hanya dia sahaja Tuhan yang berhak disembah. Okay. Allah Ta'ala sahaja yang berhak disembah dan mengucapkannya adalah dosa besar. Okay, nampak tak? Okay, ambil berapa? Ambil 4 sahaja paling minimum untuk kita hafal. Okay, betul. Ya, dengan saya, belajar dengan saya, waktu dekat kelas tuition ke ataupun dengan sesi macam ni, semua anak murid saya akan dapat benda-benda ni. Saya akan bagi tahu topik ni akan masuk subjektif ke, objektif ke, berapa markah susah itu, insya-Allah lah kita akan bantu macam tu. Okay. Kemudian seterusnya adalah hafal 4 paling minima. Okay, hafal 4. Kemudian kita sambung sikit lagi. Okay, wala taqulu amwalakum bainakum bil batil. Apa dia? Dan janganlah kamu makan. Okay, Surah Al-Baqarah ayat 188. Janganlah kamu makan atau mengambil harta orang lain dengan cara apa? Dengan cara yang salah. Bil batil ni akan keluar. Kemungkinan akan keluar. Bil batil. Batil maknanya apa? Benda yang salah ataupun jalan yang salah. Itu maksud dia. Jalan yang salah. Highlightkan tu. Okay. Kemudian waktu dulu biha ilal hukami litakulu fariqan min amwalin nas. Okey, dan janganlah apa dia kat situ? Dan janganlah kamu memberikan apa? Memberikan rasuah. Memberikan rasuah. Okey, kepada apa? Kepada hakim-hakim. Dengan apa? Dengan niat untuk kamu dapat makan harta orang-orang tertentu. Dengan cara kamu merasuah harta dan sebagainya. Tak boleh dan tak dibenarkan. Jadi bil batil ni boleh keluar. Boleh keluar dengan cara yang salah ni. Jadi dia akan tanyalah apa maksud bil batil. Maknanya adalah jalan yang salah ataupun dengan cara yang salah. Itu maksudnya. Okey, ini je yang penting dalam Surah Al-Baqarah ayat 188 ni. Larangan mendapatkan harta secara tidak sah ataupun batil. Banyak tak? Banyak. Antaranya apa? Dekat situ ada rasuah. Kita ada judi. Kita ada riba. Kita ada mencuri. Merompak pun ada juga. Menipu pun ada. Salah guna kuasa pun ada dekat situ. Jadi, kesemua perkara ni adalah bermakna apa? Kita mencari harta secara tidak sah ataupun batil. Bila mana kita melakukan perkara-perkara yang sebeginilah. Okay, dosa dah. Ada dosa dekat situ. Okay. Jadi riba ni kita kena elakkan, judi tu kena elakkan juga, rasuah pun kita kena elakkan. Rasuah ada belajar tak? Ada belajar, kita ada topik khas dia berkaitan dengan rasuah kita. Okay. Ada soalan tak setakat ni? Okay, tak ada, boleh. Kita stop. Pukul 10, okay. Pukul 10 nanti kita akan stop. Okay, kemudian ayat bacaan dan ayat pemahaman. Ayat Surah Al-Imran 137 hingga 139. Okey, sesungguhnya yang telah berlaku sebelum kamu sunnah-sunnah tu. Okey. Yang ini apa yang pentingnya? Dekat sini yang pentingnya kita berkaitan dengan sunnah-sunnah, peraturan-peraturan dan ketetapan Allah Taala. Okey. Okey, kalau start lisan di sini. Okey, nanti ni saya akan tanya sikit saya akan jawab balik nanti kat ujung nanti, okey. Berkaitan dengan soalan tu Putri Dalili saya akan tanya hujung nanti insya-Allah. Okey. Okey, dekat ayat ni Surah Al-Imran dia cerita berkaitan apa? Berkaitan dengan sunnah-sunnah ataupun peraturan-peraturan dan ketetapan Allah Taala. Okey, itu apa? Sunanun fasiru. Sunanun fasiru ni. Okey, sunanun fasiru ni berkaitan dengan sunnah-sunnah. Sunnah-sunnah tu apa? Berkaitan dengan peraturan-peraturan Allah Taala. Peraturan tu apa? Adalah katanya syariat kita, kena solat, kena pergi haji dan sebagainya. Itulah sunnah-sunnah Allah yang Allah Ta'ala tetapkan kat atas kita. Maka mengembaralah kamu di muka bumi. Fil ardi fanzuru. Okay. Fanzuru tu mengembara. Okay. Kaifa kana akibatul mukadzibin. Kemudian perhatikanlah.
Kemudian kamu perhatikanlah. Okay. Bagaimana kesudahan golongan-golongannya pendusta. Mukadzibin ni adalah golongan pendusta. Akibatul. Akibat. Perasan tak ni akibatul? Akibatul ni bahasa Arab. Akibat. Akibat ni ada dalam bahasa Melayu kita? Ada. Ni tulisan ni akibat ni. Okey, itu akibat. Arab dia akibatul. Okey. Hadza bayyinah. Al-Quran ini ialah penerangan kepada seluruh umat manusia. Okey, dekat sini apa yang penting lagi? Wahuda. Wahuda ni apa? Hidayah ataupun cahaya petunjuk ataupun penerangan. Okey, wa mu'izzatul lil muttaqin. Kepada seluruh di sini penerangan kepada seluruh umat manusia dan petunjuk serta pengajaran bagi orang yang bertakwa. Kemudian wala tahinu, apa dia? Dan janganlah kamu berasa lemah. Okey, dekat sini apa dia? Wala tahinu wala tahzanu. Jangan kamu berasa lemah, tahinu, dan jangan kamu bersedih, wala tahzanu. Okey. Kat sini lemah dan bersedih. Ataupun berduka cita, samalah tu ataupun bersedih. Wa antum a'lam. Wa antum a'launa. Okey. Padahal kamu lah orang yang tertinggi darjatnya jika kamu orang yang beriman. Okey, ataupun mukmin. Jadi penting kat mana ni? Okey, kita ulang sikit lagi. 1 2 3 4. Okey. Ni sunnah-sunnah yang pertama, ni yang kedua ketetapan Allah. Wahuda tu penerangan ataupun petunjuk. Penerangan ataupun petunjuk ni kedua. Okay, yang ketiga apa dia? Ketiga dalam kaitan dengan rasa lemah ni. Dan juga jangan kamu berduka cita terlalu cepat. Okey, itu kan. Boleh dapat tu. Okey, simple je. Ada soalan tak setakat ni? Okey, boleh. Okey, kemudian kita tengok sikit apa dia sunnatullah tu. Okey, sunnatullah tu dari segi bahasa bermaksud jalan ataupun ketetapan Allah Taala. Okey, yang keduanya maksud sunnatullah dari segi istilah. Ingat kalau dia tanya maksud sunnatullah, okey, maksud sunnatullah kan dia tanyakan apa maksud sunnatullah. Dia letak question mark kat situ. Okey. Tengok markah dia. Tengok markah dia. Kalau dia bagi 3 markah, maka awak kena bagi dari segi bahasa dan dari segi istilah. Saya ulang ya. Kalau dia tanya maksud, maksud apa-apalah perkataan dan sebagainya, awak tengok markah je. Kalau 1 markah sahaja, maka kamu bagi berkaitan dengan istilah ni, terus direct istilah. Tapi kalau 3 markah, maka kamu bagi bahasa, maksud bahasa dan juga maksud dari segi istilah. Jadi maksud pun banyak markah, Ustaz. Maksud pun banyak markah ya, maksud banyak markah sebab apa? Sebab dia ada 2. Dari segi bahasa dan dari segi istilah. Ini kamu kena hafal tak? Kena hafal. Dan cuba untuk hafal. Okay. Dari segi istilah apa dia? Sistem dan peraturan. Sistem dan peraturan yang ditetapkan oleh Allah terhadap semua makhluk, tiada siapa yang dapat menghalang atau mengubah ketetapan tersebut. Okey, juga kaedah. Okey, ciri-ciri sunnatullah. Okey, yang ini boleh masuk sampai 6 markah. Ini boleh masuk sampai 6 markah. Ini kena hati-hati ni. Ciri-ciri sunnatullah ni hafal macam biasa minimal 4. 4 isi ataupun 4 poin. Minimal 4 Okay, berapa tu? Okay, ada syumul, ada tetap di sini. Okay, dia kat sini ada 3 saja. Kalau 3 maksudnya apa? Maksudnya ada 3 isi lah. Kalau ada 3, maksudnya 3 isi tu kita hafal semua sekali. Boleh sampai 6 markah bila mana ada isi, ada penerangan. Okay. Yang pertama syumul. Maksudnya sunnatullah merangkumi semua makhluk sehingga terciptanya alam yang sempurna. Itu satu. Okay, syumul ni maksudnya apa? Sempurna. Syumul ni maksudnya adalah sempurna. Okay. Tetap, yang kedua tetap. Sunnatullah bersifat tetap dan kekal atau prinsip sebab dan akibat. Maksudnya apa? Maksudnya adalah tetap tu apa? Kita semua tahu dah. Jodoh kita dengan siapa? Kita tak tahulah, Allah Ta'ala yang tahu kan. Jodoh kita dengan siapa? Bahagia tak bahagia? Lepas tu kita punya apa? Lifespan, kehidupan kita ni berapa umur? 60 ke 45 ke? Itu semua kuasa Allah Ta'ala. Yang mana Allah Ta'ala ada tetapkan ke atas kita sejak kita lahir lagi, sejak azali lagi. Macam tu. Yang ketiga, berasaskan konsep sebab, musabab dan akibat. Sunnatullah akan sentiasa berlaku berasas kepada konsep sebab dan musabab.
Contohnya apa? Contohnya macam kita lah. Sebab musabab contohnya apa? Contoh mudah adalah bila mana kita cubit orang. Kenapa cubit? Bila kita cubit orang, fitrah dia apa? Ni sebab ni, awak cubit adik awak kan. Musabab dia apa? Musabab dia adalah adik awak sakit. Ataupun adik awak menangis. Tu dia cerita berkaitan dengan sebab musabab tu. Maknanya, satu perkara akan berlaku mengikut kepada keadaan ataupun situasi yang ada ketika tu. Jadi, awak cubit dia, dia nangis. Awak tampar dia pun menangis juga. Kan? Awak tumbuk kawan awak pun boleh menangis juga. Okay? Jadi, benda tu adalah sebab dan musabab tu. Okay. Ada soalan setakat ni? Ya, tak ada ya? Boleh. Okay, kita teruskan sikit lagi. Okey, ayat bacaan dan pemahaman. Okey, basically memang benda-benda ni kenapa kita go through banyak? Sebab daripada sinilah soalan tu akan muncul. Okey, daripada ayat hadis, ayat Quran, itulah benda-benda yang akan keluar. Okey, dalam kita punya pendidikan Islam ni. Okey. Kalau English beza. English dia ada cerita pasal apa? Berkaitan dengan the, dia cerita berkaitan dengan are, and, kan, ed dan sebagainya. Jadi itu English. Dia punya prinsipal dekat situ. Yang pendidikan Islam, inilah dia. Iaitu bercerita berkaitan dengan apa? Bercerita berkaitan dengan kita ada sesuatu yang panggil sebagai ayat Quran dan juga ayat hadis Nabi SAW. Itu dia cerita dia. Sebab itu pokok cerita dia. Jadi suka tak suka kena go through tak? Kena go through. Kena pergi go through. Ya. Okey. Kemudian suratul An'am. Suratul An'am. Okey. Kat sini penting tak? Penting juga. Dan tinggalkanlah orang yang menjadikan agama mereka sebagai permainan dan gurauan. Permainan dan gurauan. Okey. Okey, permainan dan gurauan. Walahwan wa warathu. Okey. Walahwan wa warathu. Ini maksudnya. Gurauan dan permainan. Okey. Ini benda yang penting dekat ayat ni. Ni kataan ni kan. Okay, itu je yang penting setakat ni. Jadi nampak je benda ni, maka terus ambil. Dia ada masa dia bagi penuh tau. Ayat ni ada masa dia bagi penuh. Okay, dan ada masa dia akan bagi suratul An'am 70 ni dia akan bagi. Dia akan bagi jin. Tapi ada masa juga dia tak bagi ayat penuh dan dia hanya bagi sampai ni je dia. Ad-dunya, hayatud dunya tu je. Sekarang ni awak macam mana nak fikir apa benda hayatud dunya ni? Aku rasa tak pernah baca ayat ni kan. Tak pernah go through ayat ni. Dah ada. Okay. Apa yang ada dalam exam paper tu, apa yang ada juga dalam buku teks kita. Kena faham tu. Okay. Jadi kat sini perkataan yang penting adalah walahwan wa warathu. Iaitu apa dia? Mereka menjadikan sebagai permainan dan senda gurau. Permainan dan senda gurau. Itu benda yang penting dekat sini. Okay. Mudah saja. Kita tengok kepada intisari ayat ataupun faktor mempersendakan agama. Keimanan yang lemah, betul. Kurangnya ilmu agama. Terpengaruh dengan rakat dan suka mempersendakan agama, tidak menghayati ilmu agama dalam kehidupan. Jadi ada 4 kat sini, maka 4-4 ni kena hafal. Okay. Jadi hafal tu macam mana? Okay. Hafal tu ambil dia punya keyword je. Kurang ilmu, iman yang lemah. Sikit-sikit je. Tidak menghayati ilmu agama. Tak menghayati. Kemudian terpengaruh dengan rakat. Okay. Dan kadang-kadang benda ni kita boleh tak fikir? Boleh. Sebab apa? Benda ni boleh, orang kata boleh goreng lagi lah. Kan? Itu kenapa orang persendakan agama? Okay. Dia kurang ilmu agama. Kan? Yang kedua apa? Tidak bergaul dengan alim ulama. Kan? Ataupun tak jumpa dengan ustaz yang bagus dan sebagainya. Kan? Jadi benda tu kita boleh tak? Tambah-tambahkan dia? Boleh, tak ada masalah. Okey, kalau ada masa soalan dia minta 2 isi. Ada masa dia tak bagi tahu pun berapa dia nak. Dia bagi tahu faktor je. Ceritakan faktor-faktor yang menyebabkan seseorang itu mempersendakan agama. Okey, jadi kalau faktor-faktor ni berapa ni? Kena tengok pada markah. Kalau dia bagi markah 4 kat situ, maka bagi 2 atau 3. Okay, kalau dia bagi 2 saja, maka awak letakkan sajalah. Okay, bagi 1 dan kemudian explain ketika tu. Okay, jadi markah tu kena refer tak? Ya, setiap soalan awak kena refer dekat markah. Supaya apa? Supaya awak tahu macam mana cara nak jawab. Ya. Okay. Kemudian kita ada apa lagi tu? Ayat bacaan dan pemahaman. Ayat bacaan dan pemahaman.
Okey, dekat sini berkaitan dengan suatu Fussilat ayat 33, dan siapakah yang lebih perkataan daripada orang yang menyuruh manusia kepada Allah Ta'ala dan beramal soleh dan berkata sesungguhnya aku adalah daripada kalangan orang-orang Islam. Iaitu apa? Menyeru. Menyeru ayat-ayat Allah. Menyeru ayat-ayat Allah apa dia? Iaitu berkaitan dengan da'a. Kat sini adalah da'a. Apa da'a ni? Da'a ni adalah dakwah. Dakwah. Ataupun maksud kat sini adalah menyeru. Menyeru manusia tu mengajak orang. Maksud mengajak orang tu adalah dakwah. Wa amilan solihah, amal yang soleh. Mudah je situ. Jadi situ kata apa? Dakwah. Jadi dakwah tu ada tak nota-nota dia? Ada kat situ. Maka awak go through. Apa dituntutan dakwah? Iaitu dakwah adalah tugas melakukan dakwah tu ada tak? Ya, ada. Tuntutan dakwah. Jadi sini. Tak perlu nak. Tugas dakwah. Dakwah boleh dilakukan dengan menyuruh manusia melakukan kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. Tak apa. Menyuruh manusia kepada kebaikan. Tuntutan beramal soleh pula apa dia? Melakukan satu mengikut kehendak panduan Allah Ta'ala ataupun Quran dan Sunnah. Setiap amalan lakukan dengan niat untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Tuntutan menjadi seorang Islam sebagai panduan hidup dia lakukan Islam secara inklusif. Inklusif maksudnya apa? Inklusif maksudnya adalah inklusif maksudnya apa? Sempurna ataupun sepenuh masa. Inklusif itu maksudnya sepenuh masa. Iaitu start bila? Start kita bangun pagi sampailah kita tidur semula. Itulah kita kena amalkan kehidupan sebagai seorang Muslim. Simple je kat situ. Itu jadi Islam sebagai cara hidup. Way of life lah. Gitu, bacaan dan masuk hadis. Ini pun kita akan go through juga. Yang dekat sini memang sangat menarik. Sebab apa? Bermula dekat sini, ini antara benda yang sangat penting. Kenapa? Kerana ini adalah berkaitan dengan perkara-perkara yang melibatkan kepada dosa-dosa besar. Ini tajuk berkaitan dengan 7 dosa besar. Betul? Syirik ada, kita ada sihir ada, kita ada membunuh, kita ada riba, makan kain yatim, dan dia medan peperangan dan ada khasab. Ini adalah 7 dosa besar. 7 dosa besar ni selalu masuk. Selalu masuk. Sebab apa selalu masuk? Sebab dia ada 7 perkara. Kenapa dia selalu masuk ni, sir? Sebab dia ada 7 perkara dalam ni. 7 perkara. 7 perkara tu nanti kita akan jom kita tengok. Dekat sini ayat ni selalu keluar dalam exam. Kemudian dia akan gariskan lah. Jom kita tengok. Daripada Abu Hurairah, Nabi sabda, jauhilah 7 perkara. Jauhilah 7 perkara yang merosakkan. Sahabat bertanya kepada Rasulullah, apakah perkara itu? Bagi dia jawab kenapa? Bagi dia jawab apa dia? Iaitu berkaitan dengan syirik kepada Allah. Syirka, ada tak situ? Ni syirkun. Ni syirik. Kemudian wasihrun. Sihrun itu apa? Sihir. Kemudian membunuh jiwa. Wa qatlu nafsil lati haram. Membunuh jiwa. Wa qatlu nafsi. Qatlu nafsi. Nafsi ni nyawa. Qatlu ni mengambil nyawa dalam keadaan yang haram ataupun tidak dibenarkan. Melainkan illa bil haq, melainkan dengan kebenaran ataupun perkara yang benarlah. Wa akalu riba, ar-riba. Ni riba. Dia bunuh jiwa, dia membunuh. Kemudian wa aklu malla yatimu. Iaitu makan harta anak yatim. Makan anak yatim. Yatimu maksudnya adalah anak yatim. Atau membunuhnya. Wa aklu yaumal zahfi. Yang zahfi iaitu kamu apa? Kamu menuduh. Sorry, kat sini ada apa lagi? Waqazah. Betul. Watlu yaumal zahfi. Iaitu kamu apa? Lari daripada medan perang. Lari daripada medan perang. Tentang perang itu. Dan juga waqazafun. Waqazafun di sini. Waqazafun itu apa? Tuduh orang perempuan berzina. Yang mana orang perempuan itu tak lakukan perkara tersebut. Maka inilah 7 dosa besar. Dan 7 ni takkan masuk semua 7 sekali. Dia takkan masuk. Paling kurang dia masuk 2. Paling kurang dia masuk 2 daripada 7 ni. Selalunya macam tu dalam exam kita. Jadi kalau tahun depan dah masuk syirik, kita akan
Tahun ni masuk lagi apa? Masuk syirik. Cuma awak kena ingat, batch awak adalah batch yang pakai KSSM. KSSM. Bila awak pakai KSSM, maksudnya apa? Maksudnya adalah awak silibus baru, maka adalah golongan yang awal. Jadi bila golongan yang awal, analisis yang sebelum tu boleh kata kita tak boleh nak jangkau. Sebab apa? Sebab soalan yang paling awal. Awak adalah golongan yang paling awal yang pakai KSSM. Maka benda tu kita tak tahu soalan apa yang boleh keluar. Jadi analisis tu yang sebelum ni adalah KBSM. KBSM dia punya syllabus. Awak adalah KSSM punya syllabus, maka dia baru, totally baru. Format dia pun baru. Jadi kita tak tahu apa yang boleh masuk. Jadi awak adalah benchmark lah. Awak adalah benchmark untuk perkara itu. Syirik iaitu kepada apa? Ada dua. Mudah dia. Syirik ada dua je. Mesti dia penting dia. Iaitu syirik jali dan juga syirik khafi. Syirik jali dan juga syirik khafi. Syirik jali apa dia? Ingat syirik jali, bukan syirik jalil. Jalil tu kawan kamu. Syirik jali menyekutukan Allah Ta'ala. Jangan tersalah. Jangan tersalah. Jali jadi jalil. Tiba-tiba syirik zali. Zali pula. Dah jenuh saya nak tengok dekat buku teks. Mana pula kita orang tersalah tulis ke apa. Dah jali. Syirik jali. Apa dia? Iaitu mempersekutukan Allah Ta'ala dengan sesuatu segi zatnya, sifatnya, af'alnya. Iaitu apa dia? Dari segi perbuatan dia menyembah berhala. Kemudian mengakui Tuhan selain daripada Allah Ta'ala. Kemudian syirik kafir apa dia? Iaitu berkaitan dengan melakukan amalan bukan kerana Allah Ta'ala. Iaitu berkaitan dengan apa? Niat kita. Beribadah kerana apa? Untuk dipuji Allah. Maka ada riak kat situ, maka dia adalah syirik kafir. Takabur, iaitu sombong dengan kelebihan dunia yang kita ada, pun syirik kafir juga. Berasa hebat, ujub dengan diri sendiri pun syirik khafi juga. Kemudian antara kesan dia apa? Syirik jali merosakkan akidah, syirik khafi merosakkan pahala amal. Penting tak ni? Ya, penting. Sebab apa? Sebab dia akan tanya, jelaskan syirik dalam perspektif Islam. Jelaskan syirik. Jadi kamu ambil beberapa poin kat sini. Paling minimum 4. Tapi kalau dia minta markah dekat situ adalah minimum untuk apa poin dia 2 markah je. Kalau 2 markah kamu bagi 2 poin. Tengoklah. Boleh tak bagi lebih? Boleh bagi lebih, tapi ikut pada masa kamu. Ikut pada masa kamu. Apa dia dalil lagi? Kat sini pun ada dalil lagi ni. Dalil ni boleh keluar tak? Boleh keluar dekat inna syirka la zulmun azim. Iaitu sesungguhnya perbuatan syirik itu menyekutukan Allah Ta'ala adalah satu kezaliman yang besar. Ini pun boleh keluar. Kemudian apa dia? Sihir. Sihir, apa ada kat sini sihir ni? Berkaitan memudaratkan pihak lain. Memudaratkan pihak lain dengan bantuan jin dan juga syaitan. Ini sihir. Bahaya tak? Bahaya. Sebab kita yakin kuasa lain daripada Allah Ta'ala. Kita minta bantuan selain daripada Allah Ta'ala. Maka antaranya dia ilmu hitam, ada pelaris, ada santan kat situ. Benda-benda ni jangan kamu suka-suka nak buat dan tak boleh buat pun. Tak boleh buat pun. Antara kesan mengamalkan sihir ialah apa dia? Memberi kesakitan pada tubuh. Mencetuskan perbalahan dan pergaduhan. Memporak-perandakan rumah tangga, kemudian boleh membangun rumah. Ada juga orang yang hantar sihir ni untuk bunuh orang. Kemudian apa lagi? Surah Al-Baqarah ayat 102. Walakinna syayatina kafaru yu'allimu nannasa sihra. Sihra. Itu apa dia? Katanya sihir. Simple saja. Jadi cari perkataan dia, keyword dia yang ada supaya apa? Dapat bantu kamu dan kamu boleh tahu topik apa yang nak buat, tajuk apa yang kena go through dan sebagainya. Kemudian membunuh. Membunuh maksudnya adalah menghilangkan nyawa ataupun jiwa. Menghilangkan nyawa ataupun jiwa seseorang dengan pelbagai cara. Contohnya apa? Perbuatan membunuh ialah menembak dengan senjata api, menikam dengan senjata tajam, menjerut dengan tali leher. Tali leher itu tie. Menjerut leher dengan tali leher pula. Antara kesan melakukan pembunuhan ialah menyusahkan keluarga bangsa. Kenapa menyusahkan keluarga bangsa? Ialah na'udzubillah lah kalau orang tu bunuh seseorang bapa, maka anak dia ada berapa orang tu? Anak dia ada 5 orang.
Siapa nak jaga anak dia ni? Takkan nak ada isteri dia seorang kan? Jadi menyusahkan keluarga bangsa. Memporak-porandakan kehidupan masyarakat, boleh berbalah dan sebagainya. Kemudian seterusnya apa dia? Ayat tambahan dia kat sini, ayat yang ada kat sini adalah wa may yaqtul mu'minan muta'amidan fajaza, dan sesiapa yang membunuh yang ketalu mukminan, membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya adalah neraka jahannam. Jahannam khalidina fiha, dan mereka kekal di dalamnya, dan Allah Taala murka, wa ghadiba Allahu alaihi wa la'an, dan Allah Taala melaknat mereka. Okey, tapi tak adalah kata melaknat ni tak akan keluarlah. Dan mana-mana pendidikan Islam ni kita akan elakkanlah kata-kataan yang korupsi dan sebagainya. Jadi yang akan keluar ni dia yang kata yaqtul mu'minah, iaitu membunuh ataupun menghilangkan nyawa seseorang. Inilah dia punya ayat maksudnya situ yang ni. Okey, okey, dapat, boleh. Ada soalan setakat ni? Okey, sikit lagi nanti kita rehat. Okey. Okey, yang seterusnya riba. Dosa besar seterusnya adalah berkaitan dengan riba. Okay, riba ni apa? Riba ni adalah pertambahan bayaran dalam urusan pertukaran barang. Pertukaran barang dan hutang piutang. Pertukaran barang-barang maksudnya apa maksud dia? Hutang bayaran. Pertukaran barang maksudnya adalah berkaitan dengan jual beli. Jual beli. Okey, saya jual, saya beli, saya jual, saya beli. Hutang piutang pun boleh juga. Okay, riba tu contohnya apa dalam hutang tu? Contohlah kita pinjam duit dengan kawan kita RM1,000. Kan? Banyaklah sepenyekan kawan adalah RM1,000 ni. Okay, kawan saya RM10 je. Okey, kita pinjam dengan kawan kita RM10. Kan? Lepas tu kawan kita kata apa? Kawan kita kata, nanti bulan depan kau bayar aku RM15. Tak boleh macam tu. Kan? Kalau dia suruh kita bayar RM15, kita rasa susah tak? Susah lah. Sebab apa? Sebab ada pertambahan bayaran. Pertambahan bayaran ni walaupun RM5 adalah riba dekat situ je. Kakak semua, sahabat-sahabat semua. Jadi jangan amalkan benda-benda yang lebih-lebih kat sini ni. Okay. Jadi dah tahu hari ni berubah. Okay. Antara contoh riba ialah apa je? Hutang yang ditetapkan faedah bayaran tertentu. Tukaran barangan yang tidak sama ataupun nilai timbangan. Ini pun tak boleh ada riba kat sini. Ini pun boleh jadi riba. Okay. Antara kesan mengamalkan riba ialah menyebabkan penindasan. Penindasan lah. Kita pinjam 10 je, dia suruh kita bayar RM15. Jadi kita sedih RM5 kena pau. 9. Melumpuhkan ekonomi Islam. Okay. Kenapa melumpuhkan ekonomi Islam? Iaitu sebab apa? Sebab dia kenakan sesuatu yang menindas kita. Okay. Menzalimi kita. Maka akan menyebabkan orang Islam punya ekonomi akan lumpuh. Tak pindah. Apa dalil dia? Apa nas dia? Iaitu ya ayyuhallazina amanu taqwa, bertakwalah kepada Allah. Wa zaru ma yakim min riba. Ni riba. Riba ni riba. Nampak ni tinggalkanlah saki-baki riba. Ni dia. Tinggalkanlah saki-baki riba. Bertakwalah kepada Allah kat situ dan tinggallah saki-baki riba. Itu jika kamu benar-benar orang yang kuntum mukminin. Okey, boleh? Ada soalan tak setakat ni? Basically mudah je tajuk ni. Okey, cuma kena perhatikan nas dia, dalil dia, mana yang perlu kita gunakan, mana makna dia dan sebagainya, itu kita kena perhatikan. Okey, seterusnya apa dia? Menggunakan harta anak yatim secara tidak sah. Okey, menggunakan harta anak yatim secara tidak sah di sisi hukum syarak. Antara contoh dia apa? Perbuatan makan anak yatim itu menyalahgunakan harta untuk kepentingan diri. Contohnya apa? Ayah dia meninggal dah. Jadi adik-beradik dia ada 5 orang. Okay. Tiba-tiba pakcik dia pergi ambil duit ayah dia ni. Berapa? Tak banyak, 100,000 kan. 100,000 tu patutnya pergi kepada anak-anak yatim ni. Kan, anak saudara dia, tapi pakcik dia yang ambil bulat benda ni kan. Lepas tu buat apa? Beli kereta pula. Jadi benda tu adalah makan harta anak yatim dengan cara yang tidak sah ataupun tidak digunakan. Maka berdosa tak? Berdosa besar. Okay. Menggunakan harta secara berlebihan. Okay. Dan juga antara kesan dia apa? Penindasan berlaku ke anak saudara sendiri, penjelasan hubungan kekeluargaan. Okay. Selalunya yang makan harta anak yatim adalah orang yang dekat dengan dia lah. Sebab dia yang tahu berapa banyak harta orang tu ada. Jadi mestilah
Yang makan harta anak yatim adalah antaranya adalah orang-orang yang dekat dengan dia, pakcik juga, makcik juga, dan juga beberapa orang yang lain lah, macam tu. Okey, kemudian dalil dia apa? Dalil dia adalah surah Nisa ayat 10. Sesungguhnya orang yang makan harta anak yatim, yaqulu amwal yatim, ini yaqulu amwal. Dia makan harta anak yatim. Lepas tu al-yatama tu anak yatim lah, semacam tu. Hanyalah menelan api dalam perut mereka sahaja. Allah Ta'ala beritahu dah, kamu dah menelan api neraka dan mereka pula akan masuk dalam api neraka yang menyala. Okey, takkannya soalan tak? Simple je tu. Okay, kemudian lari dari medan peperangan. Okay, lari dari peperangan ni, cerita dia apa? Iaitu kita lari daripada memerangi musuh kita. Ini yang adalah zaman Nabi dan zaman kita pun mungkin ada juga. Tak boleh melarikan diri daripada pasukan yang sedang bertempur dengan musuh Islam. Enggan mempertahankan negara dan tak nak terima arahan. Itu pun dikira sebagai lari daripada medan perang. Kesan dia apa? Kesan dia adalah umat Islam terancam. Negara terdedah kepada penjajahan campur tangan asing, maka perlu kita elakkan. Dalil dia apa? Dalil dia adalah ni dia, tuwaluhum adbar. Jangan kamu palingkan punggung kamu. Tuwaluhum sebenarnya punggung, adbar tu punggung. Okey, tuwaluhum tu kamu palingkan punggung. Maknanya kita lari daripada medan peperangan. Ini maknanya apa dia? Ini adalah ayat yang Allah Ta'ala fairly ataupun kita panggil sebagai sinis, bahasa sinis. Cynical lah, cynical. Allah Ta'ala fairly ya. Okey, itu maksudnya. Khazaf bermaksud menuduh wanita Islam yang baik melakukan zina. Tanpa mengukuhkan saksi. Tak ada saksi pula tu. Maka ini juga termasuk dosa besar. Apa dia tuduhan tu? Kita kata kamu penzina ataupun manggil seorang wanita dengan orang penzina. Okey. Antara kesan melakukan ghazab adalah menyatukan maruah, mencetuskan perbalahan, bergaduh dan sebagainya. Dalil larangan dia apa? Iaitu kata dengan kat sini sesungguhnya orang yang menuduh perempuan yang terpelihara ghafilat. Okey, kehormatannya yang ditambahkan sebagai kejahatan lagi yang beriman dan anak Allah Ta'ala di dunia dan di akhirat, dan mereka perlu akan mengalami azab siksa yang besar. Okey. Ini surah apa tu? 17. Okey, kat sini apa ayat penting dia? Okey. Okey. Jadi khazaf ni sini menuduh perempuan yang pelihara melakukannya yang terlibat dengan memikirkan sebarang kejahatan lagi yang beriman dan sebagainya. Jadi yang ini pun boleh jadi juga. Ini pun boleh jadi dalam ayat Quran yang boleh keluar. Al-Ghafilat. Okey, yang kat sini berarti apa dia? Ni Al-Ghafilat ni. Nota dia. Okey, sorry. Al-Ghafilat ialah orang yang bersih hati dan pemikirannya daripada lintasan dan niat untuk melakukan perzinaan dan sesuatu memelihara diri daripada terjebak ke dalam maksiat. Orang yang melakukan ghazab akan dikenakan hukuman 80 kali. Maka bila dia menuduh orang itu berzina dan dia tak boleh hadirkan saksi, saksi itu dia orang yang menyaksikan lah, maka dia boleh dikenakan apa dia? Dikenakan sebatan 80 kali. Jadi 80 sebatan ni kepada siapa? Kepada perempuan, kepada orang yang menuduh tu, kepada orang yang menuduh. Okey, orang yang menuduh. Kalau dia gagal menghadirkan saksi, okey, maka dia boleh diberikan hukuman 80 kali sebatan. Sebab apa? Sebab dia menimbulkan fitnah ketika itu. Okey, maka ayat untuk dia kena. Okey. Kemudian ada soalan tak setakat ni? Basically mudah je ni mudah je. Okey. Kemudian seterusnya adalah bacaan dan maksud hadis. Daripada Abu Hurairah, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, jika seseorang daripada kamu mengumpul kayu api, nampak tu mengumpul kayu api dan menanggungnya di atas belakang untuk dijual, pasti lebih baik daripada dia meminta-minta kepada seseorang lalu orang itu memberi kepadanya ataupun menolak dia. Baik, yang kat sini adalah huzwa. Huzmatan ala zuhud. Ni dia. Ni yang berkaitan dengan berdikari tu. Ni apa maksud dia? Huzmatan ala zuhud ni. Iaitu mengumpulkan kayu api dan menanggungnya di atas belakangnya, bahu dia. Ini maksudnya. Jadi inilah maksud apa? Ini maksudnya berdikari. Tapi tak direct lah kepada perkataan berdikari tu. Okay, dia bahasa kiasan. Bahasa kiasan. Okay.
Orang kata implicit meaning dan sebagainya. Macam tu. Kelebihan berdikari apa dia? Okey, mudah saja ambil 4 daripada 6 ni. Ambil 4 daripada 6 ni. Menjadi umat yang maju dalam bidang di sini. Menjadi umat Islam yang dipandang dan dihormati. Mendapat sumber pendapatan yang halal. Lepas tu, melahirkan individu yang bertanggungjawab. Pernah dekat situ. Benda bentuk modal insan yang berkeparakaran tinggi. Okey. Dah datang boleh. Okey. Okey, kemudian membentuk modal insan yang berkepakaran tinggi. Okey, sini. Kemudian ekonomi keluarga dapat dipertingkatkan. Ambil 4 daripada 6. 4 daripada 6. Cukup dah 4 tu. Okey, dah hisap. Kemudian apa lagi tu? Ini pergi kepada perkataan Al-Muntakim dan Al-Jabbar. Okay, Al-Muntakim kat sini mudah tak? Mudah je kat sini Al-Muntakim tu. Okey. Iaitu apa dia? Maka kalaulah kami wafatkan kau sendiri, kami akan tetap akan menyaksikan yang maha memberi seksaan ataupun memberi azab. Itu maksud Muntakim. Al-Jabbar iaitu apa dia? Al-Jabbar. Al-Jabbar adalah apa dia? Allah Ta'ala yang maha mengawas segala sesuatu. Mengawas segala sesuatu. Itu maksud Al-Jabbar. Okay. Kemudian, yang ini mudah je. Nanti awak fahamkan maksud dia semua sekali tu. Okay, cari perkataan Al-Jabbar. Itulah. Dan awak terangkanlah perkataan yang pertama tu ni. Al-Jabbar. Terangkan pertama tu. Simple sangat. Okay. Dua topik itu insyaAllah boleh bantu kita. Hukum masuk dalam haji dan umrah. Okey, benda ni pun penting tak? Penting juga. Benda ni penting tak? Penting juga. Okey, jom kita tengok sikit. Haji dan umrah ni soalan famous. Haji dan umrah ni soalan famous. Sangat famous. Okey. Dan selalu keluar. Boleh jadi dia keluar berkaitan dengan takrif. Boleh jadi dia keluar berkaitan dengan hukum. Boleh jadi juga dia keluar dalam ni, persamaan haji dan umrah pun boleh jadi juga. Dia boleh keluar. Perbezaan pun ada juga tak? Boleh keluar juga. Dan juga jenis-jenis haji pun boleh juga tak keluar? Boleh keluar. Famous tak soalan ni? Famous sangat soalan ni. Dan kena diberi penekanan lah. Okay, status dia apa? Status dia adalah sangat penting. Okay, sangat penting. Okay, dalam arti kata, very important lah. VIP topics. Very important topics. Okay, tak situ. Okay, apa maksud haji? Tengok sikit. Tujuan dan juga maksud. Dari segi bahasa. Umrah pula dari segi bahasa apa dia? Ziarah. Istilah dari segi haji adalah mengunjungi Baitullahil Haram pada bulan-bulan haji. Okay. Mengunjungi Baitullahil Haram pada bulan haji. Ni dia istilah dia. Mengerjakan ibadah tertentu dengan syarat-syarat tertentu. Boleh letak di situ. Mudah je hafal. Umrah pula pada bila-bila masa tu je beza dia. Yang ni pada bulan haji. Sebab tu pada bulan haji. Yang ni pula pada bila-bila masa. Itu je beza dia. Simple tak? Simple saja. Bulan haji, lepas tu satu lagi adalah bila-bila masa saja sepanjang tahun nampak tu. Bulan 1, bulan 12 boleh pergi. Tak ada masalah untuk umrah. Kemudian hukum menunaikan haji dan umrah iaitu mestilah apa dia? Menunaikan haji dan umrah seumur hidup sekali. Bagi seorang Muslim lelaki dan perempuan yang mukallaf dan berkemampuan. Okey, jadi haji dan juga umrah wajib sekali seumur hidup. Paling minima tu paling minima, paling sikit sangat. Okay. Kemudian apa lagi tu? Ini ayat dia. Wa atimu hajja. Hajja. Hajja ni maksud ibadah haji. Okay. Wal umratu ataupun wal umrata. Lillah, kerana Allah. Tempat tu haji dan umrah. Ni nas dia ayat 196. Okay. Kemudian apa lagi tu? Okay, yang ini tambahan ini tambahan. Kemudian mempunyai persamaan haji dan juga umrah. Ada berapa ni? Ada 5 poin. Tafal berapa? Paling minima 4. Macam biasa. Mempunyai miqat makani. Tawaf ifadah ada kat situ. Ada sa'i, ada bercukur, ada larangan ihram. Okey. Jadi pilih 4. Dia kata persamaan haji apa dia? Antaranya ada gini-gini. Okey. Beza haji dengan umrah apa dia? Okey, baik. Untuk soalan perbezaan, untuk soalan perbezaan, dibenarkan dan boleh buat table macam ni. Boleh buat table ni. Okay, dibenarkan buat table ni. Atas dasar perbandingan ataupun comparison. Okay, dibenarkan. So, soalan sains macam tu kan? Macam tu juga.
Soalan pendidikan Islam pun macam tu juga. Tak ada beza. Boleh, tak ada masalah. Benda ni boleh digunakan. Soalan Islam itu kita meninggal dia tapi tak pernah buat haji. Zaman status dia sebagai Islam. Okey, baik. Tengok pada keadaan dia. Okey, Damia punya soalan tu. Tengok pada keadaan dia. Okay. Kalau dia betul-betul tak mampu, maka dia masih lagi seorang Muslim. Okay. Dan sebaik dan seharusnya adalah bila mana kita dah mampu, maka segerakan. Dah mampu, kita segerakan. Mampu tu dalam berarti kata tengok keadaan kita, anak-anak kita. Contohlah kalau anak kita setahun, 2 tahun, maka kena jaga tak? Kita kena jaga. Kena bagi susu dekat dia. Sesuai tak pergi haji ketika tu? Belum lagi sesuai. Dia bila mana anak kita dah stable sikit, dah okey sikit, dah boleh berdikari, bolehlah lunaskan haji kita. Okey. Baik, next. Apa dia? Haji dan umrah ada beza tak? Ada. Haji yang pertama beza dia adalah pada bulan haji sahaja. Umrah pada bila-bila masa. Kemudian haji wajib wukuf. Umrah tidak wukuf. Ataupun tiada wukuf. Melontar 7 anak batu di ketiga jamrah ada tak? Ada haji. Umrah tak ada perkara. Bermalam di Muzdalifah ada tak? Ada. Tidak bermalam di Muzdalifah. Ambil 4 ataupun 5. 4 atau 5 kat sini. Okay. Jadi macam tu. Jadi comparison tu simple je sebenarnya. Okay. Simple je. Dan comparison ni selalunya perbandingan ni dia tak perlu explain pun. Dia tak perlu explain. Dia letak table je insya-Allah dapat markah. Okay. Letak table saja tak point pun dah dapat markah. Okay. Kemudian seterusnya adalah kata dengan jenis haji. Apa tu jenis haji ni? Ada banyak jenis haji ada 3. Okay, ini boleh keluar tak? Pun boleh keluar juga dalam soalan exam kita. Famous tak? Famous. Selalu keluar. Okay. Ifrad mengerjakan haji terlebih dahulu. Kemudian mengerjakan umrah pada tahun itu juga. Maksudnya selesaikan haji, lepas tu dia stay sikit untuk apa? Umrah ketika itu. Boleh tak? Boleh. Tamatuk iaitu mengerjakan umrah terlebih dahulu pada bulan haji. Kemudian dikerja dengan mengerjakan haji pada tahun itu juga. Okay. Itu pun adalah benda yang dibenarkan. Mana yang ni pertama tadi ni, ifrad ni haji dulu. Tamatuk tu umrah dulu. Dia terbalik haji lepas tu umrah. Yang ini pula umrah lepas tu haji. Okey, boleh digunakan. Qiran iaitu berniat haji dan umrah secara serentak. Inilah selalunya orang kita selalu pakai yang qiran ni. Okay, selalunya pakai yang qiran. Sebab dia niatkan haji dan umrah secara serentak. Okay. Kemudian berkaitan dengan sembelihan. Sembelihan ni boleh keluar juga tak? Pun boleh juga. Ada possibility tak keluar masuk? Ya, ada possibility untuk keluar masuk. Tapi simple tak? Simple je soalan ni. Berkaitan dengan sembelihan dia. Itu apa dia? Sembelihan dari segi bahasa, okey. Macam kita tadi, maksud sembelihan, tengok kepada dia punya markah. Berapa tu? 4 markah ke? Ataupun 2 markah? Okey. Ataupun 1 markah pun boleh jadi juga. Sembelihan dari segi bahasa ialah memotong. Sembelihan dari segi Islam ialah menghilangkan nyawa binatang yang halal dimakan dagingnya dengan cara memutuskan urat halqum dan juga urat marih. Penting tak definisi ni? Penting dan selalu keluar. Sangat penting. Selalu keluar. Dua-dua ni awak hafal. Sebab apa? Sebab simple itu mudah. Hukum sembelihan iaitu apa dia? Wajib untuk memastikan makanan itu halal dimakan. Kemudian binatang yang tidak disembelih dengan cara yang betul dikira sebagai bangkai. Maka bangkai adalah sesuatu yang haram. Maka kalau kita makan bangkai, maka kita tidak masuk sebagai makanan benda yang haram juga ketika itu. Okey, dalil sembelihan. Macam mana dalil sembelihan? Diharamkan bagi kamu memakan bangkai. Hurimat. Hurimat itu maksudnya apa? Hurimat adalah diharamkan. Alaikum, ke atas kamu. Al-maitatu wad-damu. Okey, walahmu al-khinzir. Okey, bangkai, darah. Al-maitatu itu bangkai. Wad-damu ni darah. Okey, walahmu iaitu walahmul khinzir, iaitu daging babi ataupun daging khinzir yang disembelih atas nama selain daripada Allah Taala. Yang disembelih yang tak menggunakan nama Allah Taala, maka dia adalah satu perkara yang apa? Satu perkara yang tidak dibenarkan dan berpasal nama. Maka jadi al-maitatu itu pentinglah di sini kata dengan sembelihan. Tunas itu. Kemudian apa saja yang boleh mengalirkan darah disembelih? Okey, man anhu ad-dama wa dzukira di sini. Wa dzukira wahi alaikum falukum. Apa saja yang boleh mengalirkan darah disembelih dan disebut atas nama Allah dan makan makanan damu di sini. Alaikum adamu.
Al-Maitatu. Okey, bangkai. Okey, Al-Maitatu ni bangkai. Sorry, bangkai. Ni, yang ini adalah damu sini. Walahmu. Okey. Jadi benda-benda ni kena tengok balik tak? Kena tengok balik. Okey. Cek balik seperti itu. Rukun dan syarat sah sembelihan. Penyembelih. Iaitu orang Islam ataupun ahli kitab. Menyembelih dengan niat kerana Allah Ta'ala. Okey. Haiwan sembelihan masih mempunyai hayat mustaqirah. Maknanya apa? Dia masih hidup lagi ketika itu. Kemudian ketika haiwan disembelih itu hampir mati atau nyawa ikat, maka tidak sah sembelihan. Maka kat sini lah ada perbalahan lah. Ada yang setuju, ada yang tak setuju sebagainya. Haiwan itu apa dia? Memutuskan dengan segala urat hakum dan urat marihnya, maka urat pernafasan, urat pernafasan dan urat makanan. Urat marih, urat makanan, urat hakum dan urat pernafasan. Alat dia mesti alat yang tajam. Okay, tak boleh gunakan kuku, gigi dan juga tulang. Tidak dibenarkan. Okay, tidak dibenarkan untuk perkara itu. Kemudian perkara sunnah, okey, ini pun sama. Boleh masuk sebagai perbandingan. Okey, boleh masuk dalam perbandingan ataupun comparison lah. Okey. Buat sama, buat table ni. Boleh dibenarkan. Okey, hadapkan binatang ke arah kiblat, itu sunnah dia. Hafal berapa? Ambillah 4. Kat sini dan ni pun ambil 4 juga. Membaringkan haiwan di atas kiri. Menenangkan haiwan sebelum disembelih, membaca basmalah dan bertakbir. Selawat pada kat situ, lepas tu kemudian gunakan alat benda yang tajam. Itu pun sunnah juga. Kemudian para makhluk tidak membaca basmalah, tak baca bismillah. Kemudian alat sembelihan yang tumpul pula, memperlihatkan alat sembelihan kepada haiwan binatang pun tak boleh makruh. Tidak menghalakan ke arah kiblat berlawanan dengan perkara itu. Dan juga apa dia? Kita menyaksikan binatang. Ini simple dia. Mata-mata ni mematahkan leher sebelum menghilangkan nyawa dia. Sembelih hadapan binatang yang lain pun makruh juga. Sembelih waktu malam pun sama. Okey. Jadi sini senang yang nak hafal ni. Okay, ambil 4 ke 5 ke boleh. Okey, hukum dalil dan haiwan yang disyaratkan. Okey, disyariatkan. Okey dia. Untuk benda ni, pertama ni, ya ada beberapa binatang yang perlu kita ataupun boleh disembelih. Okay. Masuk kurban apa dia? Iaitu kaitan dengan menyembelih binatang ternakan, iaitu al-an'am. Yang dilakukan pada 10 Zulhijjah hingga akhir hari tasyrik dengan bertujuan mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Dan hukum dia apa? Melaksanakan ibadah kurban, iaitu apa? Sunnah muakkad bagi yang berkemampuan dan juga wajib bagi orang yang bernazar. Okay, orang bernazar kena buat kurban. Dan bernazar ni cara dia lain sikit. Nanti kita akan buat. Hendaklah kau mengerjakan solat kepada-Mu dan Tuhanmu dan berkorbanlah kepadanya. Fasalli li rabbika wanhar. Okey, berkorbanlah. Wanhar. Okey, berkorban. Syarat sah korban apa dia? Iaitu disembelih oleh orang Islam ataupun ahli kitab. Berniat korban kerana Allah Ta'ala. Dilakukan dalam tempoh pelaksanaan korban, iaitu apa dia? Antara 10 Zulhijjah hingga 13 Zulhijjah. Okey. Yang ini masa ni kena hafal. Masa ni kena hafal. Selalu keluar. Okey, selalu keluar soalan ni. Iaitu antara 10 Zulhijjah hinggalah 13 Zulhijjah. Okey, sebelum terbit terbenam matahari 13 Zulhijjah. Maksudnya apa? 13 Zulhijjah tu petang tu masa paling limit. Maknanya sebelum maghrib tu masa paling limit yang dibenarkan untuk kita menyembelih binatang. Sebab apa? Sebab lepas terbenam matahari 13 Zulhijjah, ya dia 13 Zulhijjah tapi dah terbenam matahari, maka tak boleh kita nak sembelih itu. Haiwan disembelih masih cukup umur 5 tahun ke atas bagi unta, lembu dan kerbau 2 tahun ke atas. Okey, ini pun boleh masuk dalam soalan. Boleh masuk. Okey, hafal. Lembu dan kerbau 2 tahun ke atas, kambing 2 tahun ke atas, biri-biri 1 tahun ke atas ataupun 6 bulan setelah bersalin di itu. Haiwan disembelih tidak cacat seperti apa? Tidak buta, tidak tempang, tidak kurus melampau, tidak sakit yang mengurangkan daging. Ini pun boleh keluar dalam exam, selalu keluar. Memang juga soalan ni. Tapi pembahagian daging korban ini boleh keluar sampai 6 markah. Boleh keluar sampai 6 markah. Penting. 1/3 bahagian disedekahkan kepada fakir miskin dalam keadaan mentah. 1/3 bahagian lagi dimasak untuk jamuan. 1/3 lagi bahagian dimakan oleh orang yang berkorban. Okay, yang kedua. Cara yang paling afdal adalah bagikan daging korban yang sedekahkan semuanya kepada fakir miskin. Yang paling baik tu.
apa yang kita korbankan kita tak ambil pun, kita bagi kepada fakir miskin pun lagi baik dan lagi afdal lah. Tapi dia nak makan boleh tak? Boleh. Orang yang korban dilarang menjual. Orang yang korban tak boleh jual daging tu kan. Sebab apa? Sebab dah korban semula dah. Kan? Jadi kenapa kamu nak jual balik? Walaupun benda tu termasuk pada kulit, tanduk dan sebagainya. Benda-benda yang tak gunakan pun tak boleh kita nak jualkan dia. Tak boleh. Sah apabila berkongsi korban dalam kalangan 7 orang bagi seekor lembu. Kerbau dan lembu. Ya, boleh kongsi bahagian digunakan. Okey. Okey, seterusnya adalah berkaitan dengan apa ni? Berkaitan dengan akikah kita. Syekh, macam ni, Syekh? Nak sebut ke? Okey, kita stop sekejap lah. 15 minit. 15 minit insyaAllah. 15 minit lah. Kita stop sekejap. Okey, boleh dapat 15 minit lah. InsyaAllah kita stop sekejap. Okey, rehat dulu. Santai-santai je. Relax sikit. Okey, baik. Seterusnya. Okey, betul. Kita ni sikit lagi. Okay, di antara nama Allah iaitu Ar-Raqib dan juga Asy-Syahid. Apa maksud nama Allah yang bersifat Ar-Raqib? Iaitu mengawasi semua perbuatan dan keadaan makhluk. Itu maksud dia Ar-Raqib. Ar-Raqib. Jelaskan dua bukti Allah Ta'ala bersifat Ar-Raqib. Apa dia? Okay, bukti. Bagi bukti kat situ. Berapa markah tu? Ada 4 markah. Okay. Allah Ta'ala maha mengawasi manusia dalam segala aspek kepatuhan kepada perintah dan larangannya. Okay. Allah Ta'ala sentiasa mengawasi manusia dalam aspek hubungan sesama manusia juga. Okay, dapat tu? Lupa je kan? Okay. Kemudian, kita sambung sikit lagi. Terangkan dua kesan. Terangkan dua kesan lah. Keimanan kepada sifat Ar-Raqib ataupun Asy-Syahid. Okay, itu apa? Seseorang hamba sentiasa berwaspada dalam semua keadaan zahir dan juga batin. Okay. Kemudian berusaha melakukan perintahnya dan menjauhi segala larangannya kerana merasakan Allah Ta'ala sentiasa mengawasinya. Okay, simple tak? Simple sahaja. Okay. Jadi, dua kesan. Dua kesan maknanya apa? Terangkan kat situ. Dan ada 4 markah. Jadi, ceritakan benda ni. Okey, jadi bagikan isi berserta dengan huraian. Okey, seterusnya nombor 3. Dah habis dah. Okey, ibadah haji telah disyariatkan pada tahun ke-5 Hijrah, betul? Senaraikan 2 syarat wajib haji. Syarat wajib haji? Ya, kenapa? Boleh dengar ke? Okey, boleh dapat. Okay, boleh. Okey, jelas. Okay, cantik. Di situ. Okey, kita sambung. Okey, kemudian semak apa jawapan tadi yang dah buat sekali itu, semak sekali itu. Ibadah haji telah disyariatkan pada tahun ke-5 Hijrah, betul? Senaraikan 2 syarat wajib haji. Syarat wajib haji adalah yang pertama mestilah Islam balik, apa lagi? Ada beberapa perkara lagi kan? Berkemampuan dan sebagainya. Antara perkara wajib haji dan umrah ialah niat ihram di miqat. Niat ihram di miqat. Nyatakan jenis-jenis miqat. Kita ada miqat zamani, kita ada miqat makani. Zamani dan juga miqat makani. Okey, merdeka pun boleh juga. Merdeka pun boleh. Boleh. No problem. Okey, cantik. Okey, sambung. Miqat ni pun kena hafal. Tapi dia tak banyak pun miqat tu. Sikit je. Nyatakan 2 amalan sunat. Haji dan juga umrah. Apa amalan dia? Okay, nyatakan. Jadi nyatakan mandi sunat ihram, solat sunat ihram. Simple, dan beberapa lagi benda yang lain lah. Ini pun sama. Bila nyatakan 2 markah je. Just state the point je. Dapat markah dah. Okay, tak boleh explain. Tak boleh explain. Melainkan kalau ada 4 markah, ya baru boleh explain. Okay. Simple. Sangat simple lah. Kemudian setiap ibadah haji, setiap ibadah yang syariatkan dalam Islam mengandungi hikmah dan kebaikan di samping menjadi amalannya bertakwa kepada Allah Ta'ala. Huraikan hikmah pelaksanaan ibadah haji kepada seseorang individu. Ya, ada 4 markah, terangkan.
Meningkatkan keimanan kepada Allah Ta'ala kerana melakukan ibadah haji dengan penuh kesabaran dan ketakwaan kepada Allah Ta'ala. Itu satu. Ibadat itu, iaitu ibadah haji kita akan diterima oleh Allah Ta'ala. Dengan itu, kesimpulannya kita nak menjalankan ibadah haji dengan sempurna agar dapat meraih syurga Allah Ta'ala. 4. Ini poin yang ketiga. Ini poin yang kedua. Dan ini poin yang apa? Yang pertama. Jadi macam tu. Simple je. 1, 2, 3, 4. Yang B. Kita tengok B. Jelaskan 2 tanggungjawab suami, isteri dari segi ibadah. Apa dia? Memastikan keluarga menunaikan tanggungjawab ibadah dia. Betul? Memelihara anggota keluarga daripada amalan yang menyeleweng. Memelihara anggota daripada amalan yang menyeleweng. Tanggungjawab suami isteri dari ibadah. C pula apa dia? Apa dia? Ada soalan ke? Apakah maksud fasah? Fasah dalam perkahwinan ni. Dah buat perkahwinan dah. Fasah adalah berkaitan dengan pembubaran perkahwinan melalui kuasa hakim dengan sebab-sebab tertentu ataupun diusulkan oleh isteri. Macam tu. Boleh. Tekan nota dia. Berikan dia punya poin-poin dia. Mudah je tu. Kemudian nyatakan 2 sebab yang membolehkan fasah. Kenapa fasah itu dibenarkan dalam Islam? Iaitu suami tidak memberi nafkah. Antara sebab dia adalah suami tidak memberi nafkah. Cuma markah je. Suami melakukan kezaliman dan isteri ataupun memukul isteri. Macam tu. Boleh dapat? Terangkan kesan perpisahan secara kasar. Apa kesan dia? Suami isteri tidak boleh rujuk dalam tempoh edah bagi menghindari suasana yang tidak baik. Ini kesan dia. Terangkan kesan. Jadi, ada 2 markah saja. Bagi, ini ada bagi, nampak tu ayat kata hukum tu, bagi menghindari suasana yang tidak baik. Okey. Setakat ada soalan? Tanyaan? Habis dah? Boleh simple saja. No problem. Yang ini kalau awak berminat dengan ni identitas ni dari nota. Dia dari nota. Ini benda baik lah. Saya share dengan awak. So dekat sini nota ni sama macam komen awak lah KSSM. Yang ini nota sejarah dia. Form 4, Form 5 tu semua ada lengkap. Tak ada masalah. Bagi yang sains dan matematik, ikut sekolah lah. Dua-dua dapat. Awak dapat English dan awak akan dapat Malay dia punya nota dia. So kalau sekolah awak Malay, pergi pada Malay punya nota. Kalau sekolah awak adalah English, awak pergilah pada English punya. Awak tu. Ni. Macam ni kan. Tu nota-nota tu. Ada. Kemudian penilaian, kat sini ada praktis objektif. Objektif tu, praktis by topic pun ada. Yang kita tengok sejarah, nampak tu, by topic. Form 4, tengok Form 4. Awak boleh tukar, mudah, sederhana, sukar. Mudah, sederhana, sukar. Boleh tukar situ. Kemudian boleh pilih. Jawab soalan dia. Mula tukar mula. Kemudian bila tekan hantar nanti, awak akan ada apa? Awak akan ada jawapan yang disediakan lah. Jawapan yang disediakan. Contoh macam ni lah kemajuan. Ni saya bagi ni. Ni. Ni nampak tu soalan-soalan. Dan awak boleh tengok analisis mana topik-topik yang awak lemah. Berapa persen dalam markah awak tu pun awak boleh tengok dan awak boleh ganti balik lah ataupun study balik. Ni nampak pada contoh-contoh. Latihan yang pelajar-pelajar saya buat. Dia auto score dan dia akan bagi jawapan lah automatik. Dan dia ada bagi apa? Dia bagi masa kat situ. Kenapa dia bagi masa tu? Supaya awak boleh disiplin dengan waktu awak. Dan kalau cukup masa tu, dia akan quiz soalan ni untuk jawab dah. Dan dia akan terus bagi jawapan kepada awak. Supaya apa? Supaya dilatih diri awak lah. Untuk go through daripada soalan-soalan SPM mengikut masa yang ditetapkan. Mengikut masa yang ditetapkan. Baik, last sekali. Semua ni, Island Ace ni dia tak free. Dia kena subscribe lah. Tapi subscribe tu sekali tu sampai 6 bulan. Lepas tu awak dapat semua 13 subjek tu. 13 subjek tu. Kalau nak subscribe ni saya bagi nombor company tu. Nombor company tu. Saya tak jual. Tak jual. Tapi benda baik saya sharekan lah. Kebaikan sama-sama dah. Ini nombor syarikat tu. Nama dia ada EduKids. EduKids. Ni awak boleh contact nombor company tu.
Okay, saya punya nombor pun saya akan bagi ni. Ini nombor saya. Saya 02945815. Ini. Okay, ini nombor company tu. 011 3199 31990 871. Okay. Company tu nak balik tu. Okay, educate. Boleh dapat? Itu macam tu. Refer kat nombor tu. Dia akan tolonglah awak berkaitan dengan identitas dan sebagainya. Boleh. So, adalah latihan-latihan kat sini. Okay. Dan awak boleh tengoklah nota-nota semua pun siap. Terminda pun ada juga. Terminda tu normally cikgu-cikgu lah yang buat. Jarak dan sebagainya. Cikgu-cikgu yang buat terminda tu. Okay. Video conference ataupun video pengajaran ada juga. Tapi subjek kimia, fizik, biologi dan juga matematik lah. Okay. Ni ada video-video yang diorang sediakan lah. Okay. Semua cikgu-cikgu pakar. Juga ada sebahagian kita punya panel ada doktor-doktor lah. Ini dia boleh adalah Sasbadi. Okay, boleh Sasbadi yang buat. Okay, ada soalan apa-apa tak? Dapat tak? Okay, satu sudah tu lah. InsyaAllah. Alhamdulillah. Rehat-rehat. Akan santai-santai je. Okay, gulak untuk awak punya latihan, untuk awak punya hafazan dan sebagainya lah. Okay, insyaAllah boleh. Okay, rasa tu saja kot insyaAllah. Okay, sama-sama. Okay, terima kasih juga sekali. Okay, insyaAllah apa-apa nanti kita akan jumpa lagi pada masa yang akan datang lah. Okay, tapi masa yang akan datang pun dah habis sikit dah. Okay, sama-sama. Okay, terima kasih semua. Okay, Assalamualaikum. Dia dah beli. Okay, ini ada apa itu? Okay, sudah berakhirnya untuk program pada hari ini dengan speaker Sifu Haziq lah untuk subjek pendidikan Islam. Okay, insyaAllah kita akan bertemu pada hari seterusnya. Saya akan umumkan lah untuk minggu depan. Saya tak sure sama ada dia kemungkinan ada, tapi Isnin tu saya akan confirmkan lah. Cuma kita tak confirmkan lagi sekarang ni. Dan untuk seterusnya pada hari tak salah saya pada awal bulan 1 lah kita ada program untuk subjek matematik. Nanti ada perubahan sedikit. Okay, nanti Isnin tu saya akan jelaskan ada sedikit perubahan dari segi jadual dan juga dari segi subjek tu nanti. Okey, nanti saya akan umumkanlah pada hari Isnin atau pada hari Selasa lah paling lewat. Dan berkenaan dengan modul ke ataupun kalau kamu nak slide daripada Ustaz Haziq ke boleh je refer pada saya dan saya akan berikan slide ke rujukan ke yang tadi yang si Haziq terangkan tadilah. Dan yang saya cuma nak ucapkan terima kasih semua yang masih lagi berada di sini. Dan juga mana-mana yang kawan awak tiba yang sekerat tak dapat join tu apa tak apa, just share saja daripada slide yang saya share tu dan juga mungkin ada recording yang saya akan berikan. Share saja, ini untuk awak dan juga untuk semua. Dan saya doakanlah yang raya untuk minggu hadapan semoga dipermudahkan segala urusan, usaha, fighting. Jangan sentiasa positifkan diri, tak perlu nak rasa diri ni terlalu down sangat. Okay. Alright, itu saja daripada saya. Apa pun, gulak, okay? Alright, itu saja. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.